A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qail. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wahai ayyuhal muslimin wal muslimat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, sahab pimpinan surau, sahab pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bila mana Allah Taala masih lagi sayangkan kita, dipinjamkannya usia, dipinjamkannya sihat, kemudian dihantar kita ke surau, musalla ataupun masjid untuk sembahyang berjemaah. Hari ni dah masuk berapa belas Rejab ni? Malam ni 18 Rejab. Betul ke? Tak lama lagi nak puasa. Lepas tu nak raya. Lepas Rejab, Syaban, lepas Syaban Ramadan. Rasanya baru lagi puasa. Tapi inilah di antara tanda kiamat. Tanda kiamat besar. Nabi sebut tanda kiamat besar itu di antaranya ialah masa berlalu terlalu pantas. Masa berlalu terlalu pantas. Itu kiamat besar. Kita takut kiamat besar mungkin kita tak jumpa. Takut kiamat kecil dulu datang menjenguk. Apa dia kiamat kecil? Mati. Al-qiyamatul kubra wal qiyamatul sugra. Kiamat besar, iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Semua cerita kiamat. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Itu semua cerita kiamat besar. Yang kita takut ni kiamat kecil. Kiamat kecil apa dia? Al-qiyamatul sugra ialah mati. Mati itu kiamat kecil. Dan kiamat kecil ni ada tanda tak? Ada. Tu kencing manis, darah tinggi, tu tanda kiamat lah tu. Gaut. Tu tanda kiamat. Tanda maknanya buah pinggang kita dah rosak. Tanda-tanda itu mungkin menjadikan asbabul maut. Kencing manis penyebab mati. Kencing darah tinggi penyebab mati. Asal itu meninggal. Darah terlampau tinggi, ustaz. Urat belakang tengkuk meletup. Itu sebab. Itu yang dinamakan asbab. Asbab mati. Dan tanda-tanda kiamat kecil tu ialah sakit. Elok ada sakit, jadi kita beringat. Jangan tak ada sakit langsung. Sihat-sihat naik motor pergi ke depan berdempum meninggal. Dulu saya mengaji dengan Ustaz Mustafa, Ahmad Mustafa, Imam Masjid Negeri Selangor. Saya bertalaki bersanad dengan dia. Dia imam. Bacaan dia pun sedap. Tapi tak habis sebab dia meninggal aksiden. Muda lagi 30-an. Ahmad Mustafa nama dia. Selepas sembahyang Isyak, Khamis malam Jumaat bertelaki bersanad. Saya ingat nak ambil sanad sebab sanad dia sampai ke Rasulullah. Tapi tak sempat, dia meninggal. Itu tanda. Itu orang meninggal muda ni dia tak ada tanda. Kita yang dah tua ni banyak tak tanda? Ada yang 4-5 tanda. Darah tinggi, kencing manis, itu potong kaki tu.
Tanda kiamat dah tu. Allah. Sebab orang cakap orang yang datang surau, orang yang Allah Ta'ala pilih datang surau, datang masjid ini ialah orang yang sehat. Sehat tu ada dua. Pertama dipanggil sehat zahiriah, yang kedua dipanggil sehat batiniah. Ada orang zahir tak sehat. Kaki dah potong, macam mana nak pergi surau? Itu zahir. Ya, kaki dah tak boleh jalan, lutut dah tak boleh, itu zahiriah. Mata dah tak nampak. Tapi Abdullah bin Maktum dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, orang azan aku kalau buta tu boleh tak pergi semayang kat rumah?" Nabi sebut, "Wahai Abdullah, kamu dengar tak azan?" "Dengar." "Kalau dengar, pergilah semayang kat masjid." Ada. Ada orang badan sihat, tapi hati sakit, tak sampai. Tak sampai. Saya pergi pasal malam tadi, Allah Akbar, macam tak ada kena-mengena azan. Allah. Wahal maghrib ni di antara waktu semayang yang paling pendek. Macam tak ada kena-mengena. Situ orang sibuk habis azan, situ orang baru sampai nak pergi pasal malam. Bila nak balik semayang? Orang yang beriman dia risau selagi tak semayang. Apatah lagi kalau azan dah masuk, dia masih lagi di pasal malam, rasa nak balik. Itu tanda orang beriman. Ada zuk di dalam hati dia, ada kerisauan, ada khauf, ketakutan dia kepada Allah. Ini tak ada benda. Dengar kat pasal malam ni? Tak ada benda, tak ada rasa apa. Yang tak semayang lagi pula, tak ada apa dah. Ini yang dinamakan fajir. Apa dia fajir? Orang yang melakukan dosa tapi tak rasa apa dah. Tak pakai tudung tapi tak ada apa, relax. Orang puasa, dia makan, tak ada rasa apa, itu fajir. Lain zindik. Zindik ni pura-pura Islam. Fajir ni makna orang yang buat salah, buat dosa tapi tak rasa apa dah. Allahu Akbar. Minta jauhkanlah Allah Ta'ala, jauhkan kita daripada dia dan anak-anak kita daripada benda-benda yang sedemikian. Baik, itu sekadar mukadimah lah tuan-tuan, sebab kita ni semua satu hari besok bakal menjadi jenazah. Bila jenazah tu, sebab ulama sebut bila malaikat maut ada depan kita, jangan katakan orang yang mati su'ul khatimah, jangan katakan orang yang mati dan tak beramal. Orang yang mati beramal pun menyesal. Apa dia sakarat? Sakarat dalam, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab ditafsirkan sebagai mabuk. Sakarat sebenarnya ialah waktu nak mati tu, kita tak heran dah. Rumah yang kita sayang kita tak peduli dah. Bini yang kita sayang kita tak peduli dah. Anak yang kita sayang kita tak peduli dah. Cucu yang kita paling sayang kita tak peduli dah. Duit dalam akaun berjuta-juta kita dah tak peduli dah. Kita pakai baju apa tak peduli dah. Sebab apa? Di waktu tu Allah Ta'ala buka hijab dan nampak kita ni ahli syurga ke atau ahli neraka. Itu yang dinamakan sakarat. Jadi sebab orang meninggal kebanyakannya terkencing terberak. Biasa. Terkencing terberak biasa. Orang yang meninggal terkencing terberak biasa. Cerita bab jenazah ni tuan-tuan, dia jenazah ni kalau meninggal, apa hukum uruskan jenazah? Apa hukum? Fardu kifayah. Apa makna fardu? Fardu makna dia wajib. Kifayah maknanya sebahagian. Orang Melayu cakap seorang buat lain tak payah tu. Maknanya bila seorang dah buat, selesai. Apa benda yang fardu kifayahnya? Empat dia. Pertama, mandi, kapan, sembahyang ke bumi ataupun
tanam. Mandi, kapan, sembahyang, tanam. Fardu tadi jatuh mula-mula kepada siapa? Pada siapa? Keluarga terdekat. Bapa meninggal, jatuh pada anak. Anak lelaki lebih aula wal afdal menguruskan jenazah bapa dia. Anak perempuan lebih aula oleh afdal suami menguruskan jenazah isteri yang meninggal dengan anak perempuan. Sebab apa? Sebab mengelakkan kalau ada aib tu tak keluar di masyarakat umum. Tu. Masalah dia hari ni, bila kita dah buat khairat kematian, orang lepas tangan. Aku dah masuk khairat, dah tak risau kalau mati pun orang khairat uruskan. Bukan gitu. Sepatutnya orang khairat tu menolong, membantu, menyelesaikan masalah kita. Ada yang tak nak masuk khairat pun ada. Rasanya macam tak mati pula. Itu payah. Mati tak mati? Mati. Siapa yang mati? Yang hidup semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu man 'alaiha fan. Kamu semua akan binasa. Summa ilaihi turja'un. Semua cerita mati. Ada tak orang tak masuk akhirat? Ada tak? Ramai. Yang masalah dia bila dia meninggal, anak-anak tak ada duit, tu masalah. Sekarang meninggal pun banyakkan duit tuan-tuan. Paling kurang pun 900 setengah. Kalau tuan-tuan mandi kapan dekat hospital, mandi kapan semayang ni 1000. Kalau kat tempat saya 950. Itu kalau mati kat rumah. Siap band, siap semua sekali. Ada juga yang murah, mahal. Mana ada barang murah sekarang tuan-tuan? Kain kapan satu set dia 200. Kain kapan? Nak murah beli sendiri, simpan siap-siap. Pergi tu beli. Pergi mana yang jual kain tu apa? Maidin ke mana ke, beli kain putih siap-siap, beli kapur barus, beli kapas 3 buku, beli sarung tangan, beli minyak wangi, beli air mawar, beli kapur, beli cendana, simpan. Mati besok pakai. Tu. Sama juga sekali lebih kurang harga dia. Tu. Upah mandi tempat saya 150 je. Tu ada juga yang mengungut 150 mandi. Kalau tak ada suruh mandi sendiri. Keluarga mandikan kan senang. Tentu ingat boleh ke mandikan jenazah 2 orang? Tak boleh. Sebab mandi jenazah ni nak kena angkat, nak kena tekan najis, ada lambung kiri, ada lambung kanan. Betul tak? Ada. Ingat badminton ni lambung takraw. Mandi jenazah pun ada lambung kiri, ada lambung kanan. 150. Patutnya kita bersyukur orang tolong selesaikan masalah kita. Tu. Pada yang belum masuk akhirat kematian, masuklah. Masuklah. Sebab ini benda yang pasti berlaku pada kita satu hari besok. Baik. Kita sambung baca kitab malam pertama di alam kubur. Pada yang ada kitab, buka muka surat 77. Betul ke? 11 saya bilang 1 tu hari saya berhenti 77. Perenggan terakhir sekali. Tak ada lagi tempat. Betul tak? Betul Qala mu'allifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Tak ada lagi tempat dan perhatian bagi agama mereka. Semuanya berlomba-lomba meraih margana. Kehidupan ala barat. Semuanya ingin memperolehi kemampanan hidup yang tanpa roh. Mereka semakin jauh dari agama. Ini cerita apa ni? Cerita orang yang dah mula tinggalkan akhirat, kejar dunia.
Itu sebab Nabi sebut man ahabba ad-dunya adara akhirah. Kalau engkau kejar dunia engkau, nescaya engkau akan tinggalkan akhirat. Tu. Baru ni ada satu ustaz datang tempat saya. Dia cek bacaan tahiyat. Dia cakap dia pergi banyak tempat cek. Kadang-kadang satu masjid tu 3 orang je lulus. Bacaan tahiyat. Sebab Nabi sebut talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu wajib pada semua orang lelaki, orang perempuan. Sampai bila? Sampai mati. Tu. Pertama imam jaga bacaan. Sebab kita bila dah hari-hari jadi imam, lama-lama bacaan kita nanti kalau orang tak tegur jadi longgar. Bukan imam sinilah. Tapi kena tasmik. At-tahiyatul at-tahi. Ada sabdu itu. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad. Ha pedas ke ha simpul? Ha pedas. Allahu akbar. Akbar. Kaf tu huruf hammas. Allahu akbar. Takbir tu ada 2. Pertama takbiratul ihram, yang kedua dinamakan takbir intiqalat. Takbiratul ihram mesti betul. Tak betul semayang tak sah. Assalamualaikum warahmatullah. Betul ke tak betul? Tak betul. Assalamualaikum. Alif lam sin. Assalam bukan assalam. Banyak orang baca assalamualaikum, assalamu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Takut aja dah. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashha bukan ashha. Ashha. Ha simpul. Baca ashha tak sah semayang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashha bukan wa ashha. Ha ada berapa? 3. Ha pedas, kha dengan ha simpul. Ha simpul tu tempat keluar di mana? Pangkal kerongkong. Saya sebut ni bukannya apa tuan-tuan, ulang kaji. Kalau ada orang yang pandai mahir, pergi duduk depan dia tasmik. Dia ulama sebut 3 jenis orang je yang lepas semayang kalau salah ada ampun. Pertama mu'allaf. Mu'allaf ni orang baru masuk Islam. Kalau enactment negeri Melaka, mu'allaf ni 2 tahun dia. Lepas 2 tahun tak kira mu'allaf ni dah berapa tahun masuk Islam. Daripada kecil Islam. Mu'allaf benda. Pertama mu'allaf. Yang kedua apa? Orang yang berada jauh pada manusia, tidak ada pendakwah, tidak ada orang datang, itu dimaafkan. Yang ketiga ni lah mudah-mudahan masuklah golongan kita. Orang yang masih belajar. Keluar daripada jahil muraqab, masuk kepada jahil basit. Tak tahu, ambil tahu, belajar. Sini ada belajar tajwid. Ada. Belajar tajwid, sekali-sekali suruh dia tasmik pasal tahiyat.
Sebab kita ngaji tajwid ni selalunya kita tak sentuh bab tahiyat. Bacaan tahiyat tu. Sekali-sekali semaklah. Memang kita dalam belajar tapi kena ada semak. Nabi pun ada tasmih. Nabi setiap malam bulan Ramadan, malaikat Jibril akan datang tasmih bacaan Nabi. Apa makna tasmih? Semak bacaan Nabi. 5 tempat ni lah tuan-tuan. 5 tempat ni. Saya bukan nak suruh tuan-tuan risau dah. 5 tempat ni apa? Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. Yang pandai jangan rasa hebat pula. Yang pandai tajwid. Orang perempuan selalu pandai tajwid ni. Yang pandai jangan rasa hebat. Sebab kita ni ilmu ni semua Allah Ta'ala yang bagi. Kan ayat saya baca tadi. Wallahu akhrajukum min butun ummahatukum. Dialah Allah yang mengeluarkan kamu daripada punggung-punggung mak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kamu ketika lahir tak tahu apa. Apa yang kita tahu? Semuanya daripada Allah. Pandai tajwid, bacaan sedap, itu pun daripada Allah. Anugerah. Anugerah. Saya tuan-tuan ada kenal satu orang hamba Allah. Saya bukan nak cerita keburukan dia, tapi saya nak cerita penghujung dia. Kita ni yang penting penghujung kita. Dulu saya ada duduk satu tempat, ada satu orang tua. Dia fajir. Dia minum marak. Dia minum Guinness Stout. Yang hitam tu. Naik cak Guinness Stout. Orang lelaki nala dia tu. Kan? Kita pergi surau, dia lalu duduk gitu. Kadang-kadang dia ngusik kita juga. Dia kata, Assalamualaikum. Dia kata. Orang tua. Tua dah. Tapi dia pendek. Kepala dia botak. Atas kepala dia ni ada peta. Saya panggil dia Gorbachev. Sebab masa tu menteri Presiden Rusia ialah Mikhail Gorbachev. Atas kepala dia pun ada peta Rusia. Dia pun ada peta atas kepala dia. Orang dia botak, pendek. Minum bir. Selalu hari-hari kalau dia kata jumpa, memang tengah minum kat bawah. Dia duduk dengan Hindu-Hindu minum. Dia Melayu. Tapi bila dia dah tua, bila dia dekat-dekat meninggal, ni. Saya nak cerita meninggal. Dan dekat meninggal tuan-tuan, wallahu alam, Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Dia hari-hari pergi surau, pergi masjid, sembahyang, tak tinggal. Setiap waktu. Waktu tu saya dah keluar daripada tempat tu. Orang cerita, setiap waktu dia datang. Dan akhirnya dia mati menjadi orang surau. Ni. Hidayah ni sebenarnya milik Allah. Hidayah milik Allah. Tu. Jadi kalau kita jauh macam mana agama pun, itu sebab saya pesan tuan-tuan dan perempuan, sebagai mak ayah, tolong doakan anak-anak dan cucu setiap kali sembahyang. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ja'alni aqimis shalah wa min zurriyati wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang dan juga zuriat aku, dan kabulkanlah doa aku gitu. Sujud tu doa. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Begitu juga dengan seluruh zuriat aku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa kita, insyaAllah. Semuanya ingin memperolehi kemanfaatan hidupan yang tanpa roh. Mereka semakin jauh dari agamanya. Hari ini kita lihat fenomena tragis ketika sebahagian orang Muslim yang warna kulit dan bahasa yang dipakai sama dengan kita, ada yang meragukan hal ini. Bahkan di antara mereka ada yang menghina ajaran Islam, mengejek dalil tentang azab kubur dan mendustakannya. Tu.
Sebab tuan-tuan, Allah Ta'ala, sebab Nabi sebut, aku tak bimbang kalau umat aku miskin. Aku takut kalau umat aku kaya. Takut umat aku kaya. Berapa ramai orang kaya akhirnya tak percaya agama. Etis. Tak ada agama, tak percaya tu Tuhan. Tu. Di antaranya ada orang-orang ternama. Dalam Malaysia pun ramai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ada yang tak puasa bulan Ramadan pun ada. Dia cakap puasa ni niat je. Allah. Jagalah baik-baik. Innama amalu bil niat. Puasa niat dia, lepas niat dah boleh makan dah. Semayang niat je. Ada orang beranggapannya. Dia cakap apa? Ada yang menghina ajaran Islam. Dia Islam ni tuan-tuan, kalau kita tak beramal, dosa. Kita tak puasa, dosa besar. Tapi kalau kita cakap puasa tu tak wajib, waktu tu hukum dia dah lain. Terkeluar daripada Islam. Menafikan hukum itu boleh tergelincir akidah. Apa potong-potong tangan ni tu? Dulu boleh lah, sekarang kalau cakap yang tu boleh terkeluar pada agama. Tu. Mat, jom pergi semayang. Kau pergilah dulu, aku belum dapat hidayah lagi. Tu dosa. Selagi mana dia beranggapan semayang tu wajib, tapi aku tak semayang. Tu. Dia dosa besar. Tapi disebut yang membezakan orang Islam dengan orang kafir itu ialah sembahyang. Tapi kalau dia cakap apa semayang-semayang, mana ada wajib dah, tu dah lain. Dah lain. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan ke tidak, tak tahulah. Saya dulu ada satu orang imam. Bacaan dia sedap, tajwid dia bagus, makhraj dia bagus. Tapi satu hari dia kena tangkap dengan Jabatan Agama Islam wilayah. Dia pergi cai nombor. Tahu? Cai nombor dekat kubur. Saya tak tahu cai nombor ni, saya tak pernah buat, tak tahu. Dia orang cakap cai nombor macam mana, saya tak tahu. Cai tu apa? Cai. Dia tangkap kat kubur. Jabatan Agama Islam suruh dia mengucap. Sebab meminta selain daripada Allah itu boleh menyebabkan rosak akidah. Imam tu. Tapi bukan imam sini. Tu. Bukan imam sini. Enggak. Macam-macam lah tuan-tuan. Kita khawatir orang-orang seperti ini secara bertahap akan mendustakan adanya hari kiamat. Penulis cakap orang yang macam ini akhirnya nanti akan kata kiamat tak ada tu. Tak ada. Allahu Akbar. Bahkan mendustakan ajaran Islam secara keseluruhan, dan lebih parah lagi tidak meyakini wujudnya Allah. Tu. Paling terakhir sekali pergi ke situlah dia. Apa dia? Hilanglah kepercayaannya kepada Allah. Dia kala itu habislah. Hilanglah yang dinamakan beriman. Tu. Pahaman keliru seperti ini seperti kegelapan yang bertumpuk. Akumulasinya membentuk kesesatan. Proses penyesatan seperti ini lebih cepat daripada memupuk iman daripada awal. Penulis ni cakap apa? Nak nyesatkan orang ni lagi senang daripada nak membawa orang kepada keimanan. Payah. Sebab Nabi sebut akhir zaman nanti
Islam itu dagang, dan akhir zaman nanti Islam itu akan kembali berdagang. Mana dia apa? Orang tak nak dah. Orang tak nak dah. Orang tak nak. Ibarat naik gunung, jalan menurun lebih cepat dilalui daripada menajak. Berhati-hatilah. Dia cakap, nak mengajak orang pada keimanan ini payah, lebih payah daripada nak menyesatkan seseorang, umpama orang yang menaik gunung dengan orang yang menurun. Kita turun bukit kan senang, nak naik bukit payah. Jadi nak mengajak orang, tuan-tuan tengok Nabi sampai kena baling, kena baling dengan najis, kena baling dengan bahan-bahan busuk daripada anggota dalaman unta, nak membawakan Islam. Saudaraku, di sini aku hanya ingin mengingatkan siapa saja yang masih menginginkan berjumpa dengan Allah dan keselamatan di akhirat. Aku berusaha untuk menyedarkan, menarik rambutnya yang kuat sebelum terpuruk dalam penyesalan. Aku menginginkan ia ikut serta bersama dalam bahtera keimanan, bukan bersama dengan orang-orang yang celaka. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang berguna, semoga kau boleh memetik manfaat daripadanya. Pertama kali, ikhlaskanlah dirimu, lalu relakan waktumu barang 1 jam sahaja untuk bersamaku. Mudah-mudahan engkau akan selamat sepanjang hayatmu. Penulis ni cakap, pertama, ikhlas. Dalam ibadah ni pertamanya kena ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, tak guna datang tuan-tuan. Tuan-tuan datang semayang, tuan-tuan datang buat kuih kodok, bagi orang makan, itu semua nak kena ikhlas. Kalau tak ada keikhlasan dalam ibadah, maka tidak ada nilai di sisi Allah. Saudaraku, pertama kali yang harus kita sadari adalah ancaman besar yang memisahkan antara kita dengan akhirat. Tentu kita tahu bahawa jalan menuju Allah tidak boleh ditempuh dengan telapak kaki, tetapi dengan hati. Kalau hati keras dan beku, akan kita cuba beri obat berupa penjelasan tentang dahsyatnya kubur. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lelah. Minumlah obat itu dari sekarang sampai hatimu hidup kembali. Dia cakap, kalau kita nak kembali kepada Allah, pertama obatkan hati. Pemisah antara kita dengan akhirat, iaitu apa? Kematian. Sebelum datangnya mati, ikhlaskan hati, lembutkan hati, dengarlah apa yang diajar, ikutlah arahan Allah. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita sampai ke jalan Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahi bil qalbin salim. Hari bila mana tidak bergunanya harta dan anak pinak, melainkan orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Ini 8 dan ya. Itu sebab ayat yang saya bacakan mula-mula tadi, tuan-tuan dengar, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Surah apa tu? Surah Baqarah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa engkau ingkar dengan Allah? Kenapa engkau tak nak dengar cakap Allah? Kenapa engkau tak nak ikut cakap Allah? Wa kuntum amwat. Dulu engkau tak ada.
Fa ahyakum, aku yang menghidupkan kamu dan aku yang memberi kehidupan kepada kamu. Allah Ta'ala tanya kita, dulu engkau tak ada. Aku yang hidupkan kau, aku bagi engkau dunia, aku bagi engkau sehat, aku bagi engkau isteri, aku bagi engkau anak, aku bagi engkau harta, aku bagi engkau duit. Tapi kenapa engkau tak nak tunduk kepada aku? Kalau orang sedar dia tahu. Apa yang ada pada kita ni tuan-tuan? Apa yang ada pada kita ini semuanya adalah daripada Allah. Dan sifatnya adalah sifat sementara. Mati besok, kita kembali ke balik macam mana kita datang. Macam mana kita datang? Kita datang tanpa membawa harta benda. Kita datang dalam keadaan berdosa, dalam keadaan menangis. Kemudian kita mula berdosa dan kita datang dalam keadaan membawa najis. Dan kita balik besok pun perkara terakhir yang akan dibuat ialah mengeluarkan najis daripada kita ketika dimandikan. Ada apa nak tanya? Jadi saya minta kerjasama sangatlah. Pada yang belum masuk hairat kematian, masuklah. Pada yang saya terfikir juga apa yang ustaz tu datang jumpa kat tempat saya tu, dia cakap selama kita hidup tuan-tuan, kita hidup berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, berapa kali kita semak bacaan tahiyat kita? Berapa kali? Ada orang dia tak pernah semak bacaan tahiyat dia daripada dulu sampai sekarang. Ramai. Jadi untuk melepaskan kita sebagai orang yang masih dalam belajar, itulah cara dia. Pergi jumpa satu orang yang pandailah daripada kita, pandai dia punya bacaan. Ataupun kalau memang kita ni dulu mengaji, tahu mana huruf istilah, mana huruf istiqfal, mana huruf hamas, mana huruf jar semua, kita awak kita tengok balik. Dulu kan ada satu kitab belajar marilah belajar sembahyang lelaki. Lepas tu marilah belajar sembahyang perempuan. Buku dia ada warna merah depan tu kan. Buka tu balik tengok. Mana huruf shin, mana huruf sin, mana huruf shad, mana huruf dad. Mana huruf ghain, mana huruf ain. Kemudian betulkan bacaan. Kalau nak tasmi', carilah orang yang lebih pandai. Sebab kita takut besok kita ingat bacaan kita betul, tapi sebenarnya bacaan kita tak betul dan kita tak pernah nak semak. Baik. Kalau tak ada soalan, kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah ya Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, Engkau tahu akan segala-galanya, akan diri kami dan seluruh ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa pasangan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami. Ya Allah, sama yang ada yang hidup ataupun yang telah kembali kepadamu. Ya Allah, permudahkanlah urusan kehidupan harian kami. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan kami, murahkanlah dan berkatilah rezeki kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, musibah, wabak, penyakit
bencana dan perkara-perkara yang tidak diingini ya Allah. Kau rezekikanlah kami hujan yang bermanfaat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, andai ada di antara kami yang sedang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Andai ada di antara kami yang berhajat ya Allah, Kau tunaikanlah hajat baik kami ya Allah. Andai ada di antara kami atau ahli keluarga kami dalam masalah ya Allah, Kau berikanlah jalan keluar kepada masalah kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha ya Allah, ya ini dalam keadaan Islam ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan kalimah seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadahmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah, tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kedua ibu bapa kami, pasangan kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah dilakukan semasa hayat mereka ya Allah. Seterusnya ke syurga lah hendaknya mereka dan juga kami ya Allah, bagi bertemu denganmu ya Allah, bagi bertemu dengan para rasulmu terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.